Assalamualaikum and hai, nama saya Nur Izzah Atira binti Muhammad Azli, nombor pendaftaran 19 DPM 21F1 025. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Nakyuni binti Muhammad Sani, nombor matrik saya 19 DPM 21F1015. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Zaini dengan nombor pendaftaran 19 DPM 21F1027. Assalamualaikum, nama saya Nur Zahira binti Muhammad Nur, nombor matrik 19 DPM 21F1001. Hari ini, saya dan rakan-rakan akan menerangkan tentang budaya syarikat Petronas. Sebelum kita mulakan pembentangan, saya mahu tanya anda semua, apa itu syarikat Petronas? Latar belakang bagi syarikat Petronas. Petronas atau nama ringkasan bagi Petroleum Nasional Berhad merupakan syarikat minyak dan gas milik Malaysia sepenuhnya. Syarikat ini ditubuhkan pada 17 Ogos 1974. Syarikat ini juga mendapat hak keseluruhan bagi sumber-sumber tersebut. Fortune Global 500 telah meletakkan syarikat Petronas sebagai sebuah syarikat terbesar di dunia yang ke-95 pada tahun 2008 dan menjadi ke-80 pada 2009 sebagai syarikat terbesar di dunia. Ia sekaligus telah meletakkan syarikat Petronas sebagai sebuah syarikat perbadanan yang ke-13 yang paling banyak membuat keuntungan di dunia dan paling banyak membuat keuntungan di Asia. Semenjak syarikat Petronas ditubuhkan, Petronas telah pun membesar menjadi syarikat minyak dan gas dengan kepentingan perniagaan di bawah 40 buah negara. Sehingga akhir bulan Mac 2019, kumpulan Petronas mengandungi 201 milik sendiri subsidiari, 59 milik separa penuh dan 65 syarikat bersekutu. Dengan ini, membuatkan kumpulan Petronas yang terlibat di dalam pelbagai aktiviti berasaskan minyak dan gas. Di samping itu, majalah Financial Times telah mengenal pasti bahawa Petronas sebagai satu daripada 7 sister yang baru, iaitu syarikat minyak dan gas milik kerajaan yang paling berpengaruh di luar OECD. Seterusnya, adakah anda tahu bahawa dengan bermodalkan 10 juta ringgit, Petronas dipertanggungjawabkan untuk meneroka sumber minyak dan gas untuk membangunkan modal insan dari segi kemahiran sumber manusia, kepakaran teknologi dan juga menggalakkan pelaburan di dalam bidang penerokaan dan pembangunan serta menambahkan nilai kepada sumber petroleum di negara. Di samping itu, Petronas juga diberikan tugas untuk menggalakkan pembangunan industri-industri hiliran yang berkaitan dengan petroleum seperti sektor pembuatan, fabrikasi loji dan peralatan serta perkhidmatan-perkhidmatan sokongan. Seterusnya, jom kita lihat apa itu visi dan misi syarikat Petronas. Yang pertama adalah visi. Visi syarikat Petronas adalah untuk menjadi jenama pilihan nombor 1 di Malaysia dan negara-negara lain. Kenapa? Kejayaan Petronas sangat bergantung kepada meraih dan mengekalkan kepercayaan pelanggan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana syarikat Petronas juga menyedari betapa pentingnya kelestarian jangka panjang perniagaan mereka dan nilai yang mereka cari untuk pelbagai pihak berkepentingan untuk syarikat mereka. Oleh itu, pertumbuhan bahan api adalah untuk mengimbangi sasaran segera untuk memaksimumkan nilai sementara menunggu benih yang ditanam membuahkan hasil pada masa depan. Seterusnya, kita beralih kepada misi syarikat Petronas. Misi syarikat Petronas adalah pemasaran bahan api berpandukan nilai dengan kepimpinan pasaran di Malaysia. Untuk menjadi jenama pilihan nombor 1, syarikat Petronas komited untuk menghasilkan bahan api yang berkualiti dan perkhidmatan yang boleh dipercayai kepada pengguna di seluruh negara menerusi rangkaian kemudahan dan rakan niaga mereka. Kepimpinan pasaran ini dapat dicapai dengan memberi tumpuan kepada nilai dan mempunyai tempat prestasi budaya yang tinggi untuk memastikan operasi dilakukan secara cemerlang dan juga pengurusan risiko berhemat serta mengamalkan tadbir urus korporat yang terbaik. Seterusnya, syarikat Petronas juga telah menyatakan misi mereka bahawa mereka akan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Nakyuni binti Muhammad Sani, nombor matrik saya 19 DPM 21F1015. Saya akan teruskan dengan budaya organisasi. Budaya organisasi mewakili dasar khusus yang telah ditetapkan yang diberikan panduan kepada pekerja dan memberikan hala tuju. Ia adalah sistem kompleks yang terdiri daripada kepercayaan, nilai dan andaian bersama dan mengawal tingkah laku pekerja dalam organisasi.
Andaian, kepercayaan dan nilai asas ini menyumbang kepada persekitaran psikologi dan sosial yang unik dan berbeza. Seterusnya, budaya organisasi di Petronas. Kenyataan visi Petronas adalah ringkas dan tepat. Ini bermakna syarikat itu tidak menggunakan dialek dan dialog yang panjang untuk menyampaikan pendirian iklan pendapatnya kepada orang ramai dan pihak berkepentingan yang berkaitan. Pernyataan visi harus ringkas dan komprehensif. Ia harus menyampaikan intipati perniagaan dan rancangan masa depannya untuk membantu pihak berkepentingan memahami falsafah perniagaan dan strategi perniagaannya. Seterusnya, terdapat 3 tahap budaya organisasi. Salah satunya ialah artifak. Artifak dari lapisan paling luar bulatan budaya organisasi. Artifak tersebut adalah aspek ketara dan boleh dilihat dalam budaya organisasi Petronas. Beberapa contoh artifak adalah polisi pintu terbuka, susunan atau pejabat dan kod pemakaian rasmi untuk bekerja. Artifak budaya Petronas mudah dilihat oleh dunia luar namun ia sukar untuk ditafsir. Contohnya, warna untuk Petronas adalah warna hijau turquoise. Pekerja Petronas hendaklah berpakaian kemas dan mengikut kod pakaian rasmi. Bukan itu sahaja, malah susun atau pejabat pun diambil kira seperti susun atau di sistem minyak Petronas ataupun di pejabat bawah syarikat Petronas. Selain itu, nilai dalam budaya organisasi Petronas. Nilai teras tidak mudah diperhatikan. Nilai teras Petronas ialah matlamat, prinsip dan piawaian yang dikongsi bersama. Nilai teras ini ialah accountability, kepelbagaian, kualiti, kerjasama, semangat, integriti dan kepimpinan. Pengurusan Petronas memahami kepentingan menyampaikan nilai teras supaya setiap pekerja boleh menerima dan mengubah sesuai tingkah laku sewajarnya. Contohnya, Petronas mendorong pekerjanya untuk bertindak dengan integriti yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini melibatkan sikap jujur dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Akhir sekali, andaian dalam budaya organisasi Petronas. Andaian adalah ideologi dan falsafah yang tertanam secara mendalam dan menyediakan asas kepada budaya organisasi Petronas. Pekerja secara amnya masih tidak menyedari andaian asas ini, namun mereka memainkan peranan penting dalam perumusan nilai teras dan tingkah laku yang boleh dilihat. Seterusnya, saya akan sambung berkenaan dengan apakah budaya yang didorong oleh dalaman dan didorong oleh luaran sesebuah organisasi. Yang pertama sekali ialah budaya organisasi yang didorong secara dalaman. Ia berkenaan dengan mencerminkan persepsi keseluruhan pekerja tentang kepakaran dan pengetahuan mereka. Dalam organisasi yang mempunyai budaya organisasi yang didorong secara dalaman juga, pekerja percaya bahawa mereka mengetahui keperluan pelanggan yang tersurat dan tersirat dan bertindak sewajarnya. Justru itu, organisasi yang didorong secara dalaman juga amat mementingkan etika dan integriti dan mereka tidak berkompromi dengan nilai-nilai ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebaliknya, organisasi yang mempunyai budaya yang didorong oleh luaran cenderung tertumpu kepada keputusan dan pekerja dalam organisasi tersebut percaya bahawa memenuhi keperluan pelanggan adalah lebih penting daripada etika perniagaan. Akibatnya, mereka mengamalkan sikap yang lebih pragmatik dan beretika. Jadi, dijelaskan di sini bahawa Petronas adalah sebuah organisasi yang lebih bersifat dalaman berbanding luaran. Walaupun memastikan tindak balas yang lebih cepat terhadap keperluan pelanggan yang berubah, pengurus atasan secara terbuka menyampaikan kepentingan mengamalkan sikap beretika semasa bertindak balas kepada keperluan pasaran. Syarikat ini juga berkongsi komitmen yang kukuh untuk menerapkan etika dan integriti ke dalam operasi perniagaannya. Tambahan pula, budaya organisasi yang didorong secara dalaman telah membolehkan syarikat Petronas menggunakan imej nama yang beretika sebagai alat untuk mendapatkan kelebihan daya saing yang kukuh berbanding dengan syarikat saingan yang lain. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan budaya organisasi tempatan berbanding profesional. Syarikat yang mempunyai budaya tempatan yang tinggi, pekerja cenderung untuk mengenal pasti diri mereka dengan unit organisasi, rakan sekerja atau ketua mereka. Penumpuan kekal dalaman dan jangka pendek, pekerja mempunyai keinginan yang tinggi dalam pertalian dengan orang di sekeliling mereka. Kawalan sosial yang kuat mewajibkan ahli organisasi untuk berkelakuan sama antara satu sama lain. Dalam kes Petronas, syarikat menggalakkan sikap profesional di kalangan pekerjanya. Tidak ada kewajipan untuk berkelakuan dengan cara tertentu. Di Petronas, pelbagai galakan dan perbezaan dihargai. Ia dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perbezaan yang dibina.
Contohnya, Petronas menunjukkan kepentingan memupuk budaya organisasi profesional untuk kekal berjaya dalam pelbagai persekitaran. Akhir sekali adalah disiplin kerja yang mudah dan disiplin kerja yang ketat. Syarikat yang mempunyai disiplin kerja yang mudah mempunyai struktur yang lancar tanpa hierarki yang ketat. Budaya tidak mempunyai kepastian dan pengurusan hanya boleh melaksanakan kawalan terhad untuk memastikan disiplin. Budaya organisasi sedemikian dianggap sesuai untuk menggalakkan sikap pekerja yang kreatif dan inovatif. Budaya organisasi Petronas mendedahkan bahawa syarikat itu lebih berkait rapat dengan budaya kerja berdisiplin dengan hierarki menegak dan struktur tinggi. Ini bermakna pihak pengurusan menahan kuasa membuat keputusan dan secara langsung mengawal tingkah laku kerja-pekerja. Tingkah laku kerja yang kreatif dan inovatif digalakkan dengan memberi ganjaran kepada pekerja seperti ganjaran keuangan dan bukan keuangan. Tetapi, pemerkasaan dan autonomi terhad disebabkan kecenderungan organisasi terhadap disiplin kerja yang ketat.